Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi dapat sama-sama menyambung kuliah pada malam ini, iaitu pengajian kitab Bulughul Maram, dan kita masih lagi berada dalam babul mawaqit, iaitu hadis-hadis yang membicarakan tentang miqat, waktu-waktu salat. Pada malam ini kita akan baca hadis yang berikutnya, sambungan daripada minggu lepas, iaitu hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harr min fayhi jahannam muttafaqun alaih. Yani hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tengok sedikit seperti biasa bila kita lalui rawi-rawi sahabat pada hadis yang kita baca, maka kita akan sentuh sedikit tentang latar belakang dan apa terkenalnya rawi tersebut dari sudut apa. Dan pada malam ini rawi sahabat yang ada pada hadis ini, sebagaimana yang tuan-tuan puan-puan dengar tadi, ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni satu nama yang tidak asing lah bagi mereka yang selalu membaca, mempelajari, merujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti mudah untuk mereka melalui nama seperti Abu Hurairah. Satu nama iaitu sahabat Nabi yang sangat terkenal, yang mana beliau ini namanya sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Sakhar Al-Azdi. Lahir pada tahun 598 dan wafat pada tahun 678 Masihi. Yang mana beliau ni, sebagaimana kita maklum, terkenal dengan panggilan kunyah Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah ni lebih dikenali daripada nama Abdul Rahman bin Sakhar Al-Azdi ni. Baik. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar berkata annahu qala li Abi Hurairah. Umar berkata kepada Abu Hurairah, anta kunta alzamna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhfazna li hadisih. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu melazimi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dibandingkan dengan kami, dan engkau adalah orang yang paling banyak menghafaz hadis-hadisnya. Itu satu bentuk pengiktirafan seorang sahabat besar seumpama Umar yang mengiktiraf Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak lebih kurang 5,374 hadis sebagaimana yang telah direkodkan. Di antara
yang meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah ni adalah di kalangan para sahabat sendiri seperti Ibnu Abbas. Maknanya para sahabat sendiri ada mengambil hadis daripada Abu Hurairah, yang mana mereka ini tidak mendengar ataupun tidak melihat ataupun tidak mendapatkan hadis secara langsung daripada Nabi. Sebaliknya mereka ini mendapatkan hadis daripada Abu Hurairah, terutama sekali para sahabat yang muda. Para sahabat yang muda seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Termasuklah juga di kalangan sahabat lain yang mengambil hadis daripada Abu Hurairah ialah Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata dalam satu catatan riwayat Imam Bukhari, di mana tercatat lebih daripada 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengambil hadis daripada Abu Hurairah. Nama asal Abu Hurairah ni ketika jahiliyah ialah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, iaitu Abdus Syams. Abdus Syams ni bermaksud hamba matahari, dan dipanggil sebagai Abu Hurairah kerana dia ni suka memelihara dan suka bermain dengan anak kucing. Ni rasanya anak-anak kita pun biasa dengar cerita tentang Abu Hurairah ni, seorang yang suka bermain dengan anak kucing, sehingga beliau dipanggil dengan kunyah Abu Hurairah. Macam mana boleh timbul kunyah Abu Hurairah ni? Kita boleh lihat dalam satu riwayat Imam Tirmizi juga dengan sanad yang hasan daripada Ubaidillah bin Abi Rafi', di mana Ubaidillah bin Abi Rafi' dia kata kepada Abu Hurairah, lima kanaita bi Abi Hurairah, kenapa engkau telah diberi kunyah dengan gelaran Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kuntu ar'a ghanamun ahli, aku dulu bila mengembala kambing keluargaku, wa kanat li hurrah saghirah, dan aku ada seekor kucing, anak kucing yang kecil, fa kuntu adha'aha bil-lail, yang mana fa kuntu adha'aha bil-lail fi syajarah, yang mana pada waktu malam aku meletakkan anak kucing tersebut di sepohon pokok, wa idza kana an-naharu zahabtu biha ma'i, dan bila waktu siang hari aku akan membawanya bersama-sama denganku, fala'ibtu biha, dan aku bermain-main dengannya, fakanuni Aba Hurairah, maka dengan itu aku diberi gelaran kunyah Abu Hurairah, Aba Hurairah, iaitu bapa kepada anak kucing yang kecil. Tufail bin Amr, ini kisah bagaimana sejarah keislaman Abu Hurairah. Di mana Tufail bin Amr seorang pemimpin Bani Daus, ketika dia ini kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi Muslim, di mana Tufail ni telah menyeru kaumnya untuk masuk Islam, dan antara yang masuk Islam dengan cepat apabila mendengar dakwah yang dibawa oleh Tufail ni setelah dia kembali Muslim, beriman dengan Nabi, antara yang segera menerima dakwah tersebut ialah Abu Hurairah, kerana tertariknya beliau terhadap isi kandungan dakwah yang disampaikan oleh Tufail ini tadi. Baik. Ketika Abu Hurairah pergi bersama dengan Tufail bin Amr ke Mekah, di mana pada ketika itu mereka berdua berjumpa dengan Nabi SAW, dan pada ketika itulah Nabi Muhammad SAW telah mengubah nama Abu Hurairah yang tadi namanya ketika sebelum Islam sebagai Abdus Syams menjadi Abdul Rahman. Abdul Rahman iaitu hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Baik. Selain daripada itu, antara yang boleh saya kongsikan juga tentang Abu Hurairah ni dari segi ketokohan kepimpinan beliau, di mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, Umar telah melantik Abu Hurairah ini menjadi gubernur di wilayah Bahrain untuk satu masa tertentu. Saat Umar mahu menyambung perkhidmatan beliau sebagai gubernur untuk kali yang kedua, dia menolak tawaran tersebut. Ketika berlaku perselisihan setelah terjadinya tragedi peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman, yang mana ketika itu sebagai khalifah Islam yang ketiga, berlaku perselisihan di antara
Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, yang mana perselisihan ini kita tahu adalah disebabkan ijtihad kedua belah pihak terhadap bentuk hukuman kisos yang perlu ditegakkan terhadap pembunuh Sayyidina Uthman. Tapi itu satu kisah yang lain, kisah yang agak panjang. Cuma yang saya nak sebutkan dekat sini, apabila berlaku pertembungan antara Muawiyah dan Ali, Abu Hurairah adalah antara salah seorang sahabat yang tidak berpihak, yang tidak memihak mana-mana pihak di antara kedua-dua kumpulan pasukan tentera ni tadi. Maknanya dia berkecuali lah. Dan sebagaimana yang kita tahu pun, ramai di kalangan para sahabat yang berkecuali sebenarnya bila berlaku pertembungan di antara Ali dan Muawiyah, yang tercetusnya peperangan Siffin, dan ketika berlakunya juga pertembungan antara Ali dan Aisyah yang menyebab berlakunya peperangan Jamal. Yang mana pada kedua-dua peperangan ini ramai di kalangan para sahabat yang berkecuali, dan antara yang berkecuali itu ialah Abu Hurairah, yang mana hadisnya akan kita baca dan huraikan sebentar lagi. Baik. Abu Hurairah ni selain daripada itu, dia merupakan seorang sahabat yang daripada kalangan fakir lah, orang susah, muhajirin, yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan. Golongan yang mana golongan orang-orang susah di kalangan muhajirin ini dikenali sebagai Ahlus Suffah, yang mana mereka ini tempat tinggal mereka adalah di depan Masjid Nabi SAW. Selain daripada itu, Abu Hurairah ini juga mempunyai seorang anak perempuan, yang mana anak perempuannya itu bernikah dengan Sa'id bin Musayyib, iaitu salah seorang tokoh tabi'in yang terkemuka. Kalau kita mempelajari sejarah kemunculan mazhab, adanya dirasah ahli ra'yi dan ahli hadis, kita akan jumpalah nama seorang tokoh tabi'in yang terkenal, faqih, iaitu Sa'id bin Musayyib. Yang mana dia ni merupakan, dia bukan sahabat tapi dia adalah tabi'in, dan dia merupakan menantu kepada Abu Hurairah. Selain daripada itu, Abu Hurairah meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijrah, dalam satu pandangan yang muktamad, yang dikira sebagai pandangan yang muktamad. Selain daripada itu, banyaklah pandangan lain yang mengatakan, ada yang mengatakan bahawa Abu Hurairah ni meninggal pada tahun 58, 59. Tapi yang dikira yang agak sahih, yang sahih, yang muktamad ialah menurut qaul Hisham bin Urwah, seperti yang dicatatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, iaitu pada tahun 57 Hijrah, yang mana beliau dimakamkan di perkuburan Baqi'. Baik. Itu sedikit tentang kisah dan latar belakang kehidupan rawi sahabat yang kita baca hadisnya pada malam ini, iaitu Abu Hurairah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ishtadda al-harru, apabila cuaca terlalu panas, fa abridu bis solah, maka lakukanlah solat ketika sudah dingin. Baik. Bila kita baca hadis ni, dia menyebut tentang cuaca panas, dan tunggulah sehingga keadaan suasana tadi menjadi sejuk. Maka dapatlah kita faham, solat yang selalunya waktunya itu masuk pada waktu cuaca yang panas terik, ialah solat zuhur. Maka di sini adalah hadis yang berkaitan tentang pelaksanaan solat zuhur. Baik. Nabi mengatakan bahawa apabila cuaca terlalu panas, maka lakukanlah solat, yakni solat zuhur, ketika suasana sudah menjadi dingin. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Sesungguhnya keadaan yang sangat panas itu ialah merupakan hembusan daripada neraka Jahannam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa disunatkan untuk kita melewatkan solat zuhur sehingga cuaca kembali sejuk atau dingin. Jika pada awal waktunya cuaca terlalu panas, kalau kita nak solat, masuk sahaja waktu zuhur, kemudian pada ketika itu suasana panas,
maka disunatkan untuk kita menangguhkan ataupun melewatkan sedikit waktu pelaksanaan solat zuhur tadi dengan menunggu suasana keadaan pada ketika itu redup ataupun sejuk. Kerana apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan keselesaan, ketenangan kepada orang untuk menunaikan solat zuhur tadi dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan selesa, tidak gelisah sebab keadaan yang terlalu panas. Ini juga meliputi sama ada dia menunaikan solat zuhur tadi secara berjemaah ataupun dia solat sendirian. Boleh tunggu waktu keadaan suasana ketika itu agak dingin ataupun agak sejuk. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama kita kena bayangkan suasana ini pada zaman Nabi SAW, dan kita tahu suasana di padang pasir ni panas. Suasana di padang pasir ni panas. Namun begitu, ada juga negara-negara yang bila dia, contohnya negara yang ada musim sejuk dan musim panas. Bila negara tersebut berada pada musim sejuk, maknanya hadis ini tidak terpakai lah. Maksud tidak terpakai itu tidak diamalkan. Bila musim sejuk, bolehlah solat zuhur tadi di awal waktunya. Selain daripada itu, kita kalau di Malaysia ni ataupun di kebanyakan negara Islam hari ini, masjidnya semuanya dah canggih lah. Dah ada aircon, dah ada penghawa dingin. Kalau tak ada penghawa dingin pun ada kipas lah. Pasanglah semua kipas tu dengan kelajuan yang paling maksimum, maka hawa panas yang ada dalam masjid tu boleh berubah, boleh menjadi sejuk, boleh menjadi dingin. Maknanya kalaulah hal tersebut, hal kepanasan tadi dapat diatasi dalam istilah hari ini dengan teknologi yang ada pada kita pada hari ini, dengan penghawa dingin, dengan kipas, maka hal ini tidak berlaku lah ataupun tidak berapa relevan, kerana keadaan cuaca panas tadi, kesan daripada cuaca yang sangat panas tadi boleh diatasi dengan teknologi yang ada, seperti penghawa dingin dan kipas. Bahkan ada hari ini kipasnya dia siap ada semburan air lagi kan. Jadi maknanya kalau keadaan itu memang panas lah, suasana tak tahulah pun ada masjid yang belum ada kipas pun tak ada, ataupun penghawa dingin pun tak ada, maknanya hadis ini bolehlah diamalkan dan dapat pahala sunat dengan menangguhkan ataupun melewatkan pelaksanaan solat zuhur tadi dengan menunggu keadaan menjadi sejuk. Baik. Cuma disebutkan dalam syarah hadis ini juga para ulama khilaf selama mana boleh ditangguhkan untuk menunggu cuaca keadaan tadi menjadi dingin, menjadi sejuk. Sebab Nabi SAW tidak menjelaskan dengan jelas, dengan detail berapa lama nak tunggu. Tapi yang pentingnya sebagaimana yang telah saya katakan pada minggu-minggu lepas, solat zuhur ni bila masuk waktunya, apabila gelincir matahari sehinggalah waktu itu memanjang, sehinggalah apabila bayang sesuatu itu menjadi sama panjang. Bila bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengan benda tersebut, dengan benda bayang tersebut, maka habislah solat zuhur, masuklah solat asar. Jadi waktu itu panjang. Bila waktu itu panjang, ada waktu mukhtar, ada waktu afdal, ada waktu darurah. Yang pentingnya jangan kita, kalau tidak ada sebarang keuzuran, menangguhkan solat tersebut sehingga masuk ke waktu darurah. Maknanya kita nak tangguhkan pun, biarlah pelaksanaan solat tadi dalam tempoh waktu mukhtar, waktu yang kita diberi pilih untuk melaksanakannya. Maknanya dalam tempoh masih lagi dalam fasa awal waktu. Baik. Apa yang boleh kita fahami dan kita pelajari daripada hadis ini, dari aspek pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Yang pertamanya ialah istihbab, yakni disunatkan melewatkan solat zuhur disebabkan cuaca yang sangat panas sehingga keadaan menjadi dingin atau kurang panas. Hikmahnya apa? Untuk memberikan keselesaan kepada orang yang solat tadi, dapat solat dengan lebih khusyuk. Kita dapat mengalaminya lah. Kita sendiri
pun selalu mengalami situasi ini. Kalau kita solat dalam keadaan yang panas, memang kita tak selesa lah, dengan menyebabkan kita berpeluh dan sebagainya. Jadi hikmahnya ialah supaya orang yang solat ini dapat solat dengan khusyuk, dapat solat dengan selesa. Baik, yang kedua, tiada batas waktu untuk melewatkannya. Saya sebutkan tadi, tidak ada satu panduan yang tepat selama mana kita nak menangguhkan solat zuhur tadi, nak melewatkan solat zuhur tadi untuk memastikan cuaca sejuk selama 10 minit, 30 minit, 1 jam ataupun lebih lama daripada itu. Yang pentingnya hendaklah kita tunaikan waktu solat tadi dalam waktu yang mukhtar, dalam waktu yang terpilih. Kalau tidak ada sebarang keuzuran yang menyebabkan kita masuk kepada waktu darurah. Yang ketiga, kepentingan khusyuk dalam solat dan merupakan ruh. Kepentingan khusyuk dalam solat dan merupakan ruh solat. Di sini menunjukkan bahawa kenapa Nabi menyuruh kita, terutama sekali imam, membuat keputusan menangguhkan pelaksanaan solat zuhur tadi kerana cuaca panas tadi, kerana untuk mengutamakan. Di sini menunjukkan bahawa pentingnya persoalan khusyuk di dalam solat. Kalau dengan kita menunaikan solat tadi dalam keadaan cuaca yang panas menyebabkan orang tidak khusyuk, maka eloklah ditangguhkan, dilewatkan sedikit pelaksanaan solat zuhur tadi, apatah lagi adanya galakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang selalu saya sebut sebelum ini, keputusan untuk melewatkan pelaksanaan solat secara berjemaah ini ialah imam dengan melihat kepada maslahah makmum. Dengan melihat kepada maslahah makmum, antara maslahah makmum itu ialah memastikan makmum tadi dapat solat dalam keadaan yang khusyuk dan selesa. Baik. Yang keempat, pada hadis ini disebut tadi fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, iaitu hawa yang sangat panas ialah hembusan api neraka Jahannam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana ada hadis yang lain berkaitan dengan kepanasan di bumi ini merupakan hembusan daripada neraka Jahannam, daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtagatin naru ila rabbiha, iaitu api neraka ni dia mengadu kepada Tuhanmu. Faqalat, apa kata api neraka? Sebahagianku memakan sebahagian yang lain. Ayu rabbi akali ba'di ba'da. Sebahagianku memakan sebahagian yang lain. Fa'azina laha binafsain. Maka diizinkan baginya dengan 2 hembusan nafas. Nafsun fis syita, hembusan pada musim dingin, wa nafsun fis saif, dan satu lagi hembusan pada musim panas. Wa huwa ashaddu ma tajiduna minal har, dan dia adalah lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasakan daripada hawa panas. Wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasakan daripada hawa dingin. Saya teringat dulu masa saya mengaji di Jordan dulu, pensyarah kata apa? Sebab kita ni bila cuaca panas pun kita mengeluh, bila musim sejuk, cuaca yang sangat sejuk pun kita mengeluh, tak tahan. Panas pun tak tahan, sejuk pun tak tahan. Lalu pensyarah pun kata apa? Sejuk dan panas itu kedua-duanya adalah daripada neraka Jahannam. Jadi sebab itulah kita lihat Qadi Iyad dan Imam An-Nawawi berpendapat bahawa hadis yang diriwayatkan tadi berkenaan dengan aduan api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, tiada larangan dalam memahami hadis tersebut secara hakiki sesuai dengan makna yang tersurat, iaitu pengaduan api neraka Jahannam kepada Tuhannya, kerana tiada sesuatu pun di dunia ini mengadu kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila hadis ini menyebut neraka Jahannam mengadu kepada Tuhannya, maka kita fahamlah sebagaimana yang terzahir daripada lafaz hadis ini, neraka Jahannam itu secara hakikinya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan apa yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Baik. Jadi daripada hadis inilah
disimpulkan tadi bahawa kepanasan itu, hawa panas itu adalah merupakan hembusan sahaja, bukan api itu, tapi hembusan panas yang ada di dalam neraka Jahannam. Baik. Daripada hadis ini juga dapat difahami bahawa neraka Jahannam itu telah wujud sekarang dan hawa panas neraka boleh sampai ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita berhadapan dengan situasi cuaca yang panas, kita sebagai seorang yang beriman, selain daripada kita melihatnya sebagai fenomena alam, tapi kita haruslah berhadapan dengan cuaca panas itu dengan perasaan insaf, dengan merasakan bahawa dalam diri kita inilah merupakan sebahagian daripada kepanasan hembusan daripada api neraka. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung lagi satu hadis yang berikutnya, yaitu wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum, rawahul khamsah wa sahhahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Baik. Daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga telah saya ceritakan agak panjang lebar tentang latar belakang diri beliau pada dua hadis sebelum ini, yang mana saya ulang sedikit, dia ni merupakan kalangan para sahabat yang muda yang beriman dengan Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi yang mana ketika itu berusia 13 tahun, ingin menyertai tentera Islam di dalam peperangan Badar, tetapi tidak diizinkan oleh Nabi kerana terlalu muda. Tetapi 2 tahun kemudian apabila berlakunya peperangan Uhud, dia sekali lagi memohon kepada Nabi untuk menyertai peperangan tersebut dan Nabi izinkan. Setakat itulah saya nak ulang sikit tentang Rafi' bin Khadij ni, tak payah lebih-lebih sangat kerana kita dah sentuh latar belakang beliau ni pada dua hadis yang lalu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis subhi, kerjakanlah solat subuh pada awal waktu subuh bermula, fa innahu a'zamu li ujurikum, sebab sesungguhnya itu lebih besar ganjarannya untuk kamu. Baik. Di sini Nabi menyebut kepada kita, kerjakanlah solat subuh pada awal waktu. Bila masuk waktu subuh? Apabila terbitnya fajar sadiq. Fajar sadiq di kaki langit, sehinggalah terbitnya matahari. Maknanya bila Nabi meminta kita melakukan ataupun mengerjakan solat subuh pada awal waktu ni, bermaksud masuk waktu subuh kita pun mendirikan solat subuh dalam suasana yang masih gelap. Dalam suasana yang masih gelap. Baik. Kerana apa? Kerana Nabi mengatakan bahawa solat subuh di awal waktunya itu bermula lebih besar ganjarannya untuk kamu. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita kena kaitkan hadis yang dibacakan ini berkenaan dengan perintah Nabi untuk kita menyegerakan solat subuh, dan Nabi kata sesungguhnya itu lebih besar ganjaran pahalanya. Kita kena baca hadis ini dengan hadis berkaitan dengan solat subuh pada hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini. Yang mana hadis-hadis yang kita baca sebelum ini menyebut Nabi menunaikan solat subuh bighalas, pada apabila dalam keadaan gelap, yang mana pada ketika itu para sahabat yang hadir solat tidak tahu pun siapa yang ada di sebelah dia kerana cuaca, kerana suasana masih gelap. Yang mana saya telah sebut ketika itu, kalau ada cahaya pun, cahaya itu hanya mampu untuk menerangi tempat solat orang itu sahaja, tapi tidak dapat melihat orang yang di sebelah kiri dan kanannya. Jadi Nabi
dia menunaikan solat pada suasana, menunaikan solat subuh pada keadaan yang sebegitu. Sebab apa demikian? Diriwayatkan hal itu kerana pada ketika itu kita tahu zaman Nabi tidak ada jam. Para sahabat tak boleh nak cerita pukul berapa Nabi mula solat subuh, jam berapa, pukul 5.50 azan, adakah mula pukul 6. Masa tu belum ada jam lagi. Jadi mereka menceritakan suasana ketika itu bila Nabi memulakan solat subuh dalam keadaan ghalas, dalam keadaan suasana masih gelap, yang mana pada ketika itu orang sebelah tak tahu siapa di sebelah, orang kita tak tahu siapa di sebelah kita. Jadi Nabi memulakan solat subuhnya pada keadaan suasana yang macam itu, dan Nabi selesai memberi salam, dan orang beredar daripada menunaikan solat subuh tadi, maknanya selesai daripada menunaikan solat subuh itu. Pada ketika itu orang ataupun orang yang solat bersama dengan Nabi itu dah boleh nampak siapa yang ada di sebelahnya. Bermaksud apa? Pada ketika itu dah ada cahaya sedikit yang menerangi alam ini, sehingga kan bukan maksud matahari terbit, tak, tapi suasana dah terang sedikitlah, dah ada cahaya sedikit, sehingga kan orang kita boleh nampak siapa yang solat di sebelah kita. Tapi masih lagi tak boleh nampak orang yang jauh daripada kita, hanya nampak orang yang ada di sebelah kita. Maknanya apa? Nabi memulakan solat subuh itu di awal waktu, dan selesai menunaikan solat subuh itu sudah ada cahaya sedikit sehingga kita boleh melihat orang di sebelah kita. Menunjukkan apa? Solat subuh Nabi itu lama. Solat subuh Nabi itu lama. Itu yang dibaca pada hadis yang sebelum ini. Maknanya hadis yang kita baca pada malam ini hanya menyuruh kita untuk menunaikan solat subuh di awal waktu. Apabila masuk je waktu subuh, kita pun menunaikan solat subuh. Tetapi kita harus ingat, untuk mendapatkan ganjaran yang besar tadi, antaranya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam solat subuh Nabi pada hadis yang lalu. Solat subuh Nabi itu lama, solat subuh Nabi itu panjang. Kenapa panjang? Kerana Nabi SAW dalam solat subuhnya bila menjadi imam, Nabi membaca ayat sekitar 60 hingga 100 ayat. Jadi maknanya apa? Solat subuh Nabi itu panjang dengan sebab membaca ayat-ayat yang panjang ataupun surah-surah yang mufassal. Mufassal minas suwar. Saya dah sebut dah sebelum ini apa itu surah-surah mufassal. Ada yang mengatakan bermula daripada suratul Hujurat sehingga akhir Quran. Ada yang mengatakan daripada Hujurat sehingga daripada Qaf sehingga akhir Quran. Dan mufassal itu pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada mufassal yang panjang, ada mufassal yang sederhana, ada mufassal yang pendek. Jadi ringkasnya ialah Nabi membaca ayat di dalam solat subuh ni, ayatnya dengan bilangan yang banyak ataupun ayatnya yang panjang, sekitar 60 hingga 100 ayat. Jadi untuk dapatkan kelebihan yang besar yang disebut di penghujung hadis ini, kita kena gabung jalinkan dengan hadis solat subuh yang telah kita baca pada sebelum ini. Baik. Namun kita juga harus ingat, saya suka ingatkan juga sekali lagi, imam bila dia nak baca panjang ke, baca pendek ke, dia kena tengok sekali lagi keperluan makmum, maslahah makmum. Kalaulah makmum yang ada bersama dengan kita itu bukan daripada kalangan orang-orang yang ada komitmen lain selepas daripada solat, seperti orang yang datang singgah untuk solat kemudian nak pergi kerja, nak pergi ke tempat-tempat lain, mengejar waktu, maka pandai-pandailah menghadkan ayat Al-Quran yang nak dibaca, jangan terlalu panjang, jangan sampai membebankan makmum, terutama sekali waktu hari bekerja lah. Tapi kalau hari cuti seperti Sabtu, Ahad, yang mana kita tahu sebelum tu, yang mana kita tahu selepas solat subuh ada kuliah subuh, yang mana kita tahu orang yang datang tu kebanyakannya orang yang nak hadir, yang nak tunggu program selepas solat subuh tu dengan menghadiri kuliah. Maka kalau imam tengok ramai di kalangan makmum itu di kalangan orang-orang ini, maka bolehlah mengamalkan galakan melalui hadis Nabi SAW yang mana baginda suka membaca ayat-ayat yang banyak, sekitar 60 hingga 100 ayat apabila mengimamkan solat subuh. Baik. Apa yang boleh kita faham daripada hadis ini? Yang pertamanya ialah istihbabu italatil qiraati fi salati subuh, iaitu disunatkan, sangat-sangat disukai
apabila kita memanjangkan bacaan di dalam solat subuh, khasnya kalau solat subuh secara berjemaah. Sebagaimana yang saya juga pernah sebut sebelum ini, orang yang datang solat subuh berjemaah di masjid ni, kebanyakannya mereka ni memang datang sepenuh hati untuk menunaikan solat subuh. Ialah mereka sanggup bangun dalam keadaan sedang nyenyak tidur, tiba-tiba terjaga pukul 5 pagi, tengok jam dah dekat masuk waktu subuh, dia pun bangun, tinggalkan tempat tidurnya, mandi, bersiap untuk pergi ke masjid. Memang orang yang macam ini memang hatinya sepenuhnya untuk menunaikan solat subuh dan sepenuh hati untuk mendengar bacaan imam di dalam solat. Maka imam kenalah meraihkan orang yang macam ini, sekiranya ramai di kalangan makmum itu daripada kalangan mereka ini yang tidak ada komitmen lain selepas itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukan daripada kalangan orang yang singgah, bukan di kalangan orang yang datang untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya, maka imam bolehlah membaca ayat-ayat yang panjang untuk meraihkan makmum-makmum yang dikatakan memang datang solat untuk menunaikan solat subuh di masjid. Contoh esok hari Jumaat kan. Hari Jumaat bila subuh, kebanyakan masjid-masjid di Malaysia ni membaca surah Sajadah dan suratul Insan. Sunnahnya Nabi ni bila hari Jumaat dia suka baca dua surah ni dalam solat subuhnya. Ini kita kena faham baik-baik. Bukan Nabi baca tu sebab Nabi suka. Nabi suka baca surah Sajadah dengan suratul Insan pada solat subuh hari Jumaat. Jadi kalau kita nak baca, imam tengoklah. Kalau masjid kita tu kebanyakannya orang yang datang tu lah orang yang untuk singgah solat, kemudian nak mengejar waktu nak pergi ke tempat lain, eloklah baca surah yang lain. Jangan rasa solat subuh kita tu kurang, tak ikut sunnah pula sebab tak baca Sajadah dan Insan. Kita masih lagi mengikuti sunnah kerana ada sunnah yang lain yang mengatakan, yang meminta kita meraihkan maslahah makmum ini. Nabi kata jangan sampai bila kita solat, Nabi kata ada orang yang bila kita solat menyebabkan orang lari daripada solat berjemaah, munafirun. Kerana di kalangan orang yang solat tu ada di kalangan mereka yang ada keperluan lain. Selepas itu ada di kalangan mereka itu orang-orang tua, orang-orang dhaif yang lemah, dan orang-orang yang sakit, yang mana mereka ini akan lari dah tak nak solat berjemaah dah selepas itu sebab imamnya baca panjang. Jadi kalau kita tengoklah situasi macam mana. Jangan kita rasa kurang pula sebab tak baca Sajadah dan Insan, kerana ya kita berpegang bila subuh hari Jumaat baca Sajadah dan Insan. Dulu saya pun pernah sebut bila subuh tu lewat kan. Subuh tu lewat pukul 6.10 masuk waktu. Kemudian selalunya 10 minit selepas azan baru iqamah. 6.20 baru mula solat. Bayangkan kalau kita baca Sajadah dan Insan pada waktu tersebut, yang mana kebanyakannya pada ketika itu ramai di kalangan makmum yang hadir tu mereka yang singgah untuk menuju ke tempat kerja. Bagaimana hati mereka, bagaimana perasaan mereka ketika solat tu, pastilah berkata-kata. Ini yang tidak wajar yang dilakukan oleh imam. Baik. Kemudian boleh juga difahami daripada hadis ini, hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang galakkan untuk memanjangkan bacaan ketika menunaikan solat subuh. Seterusnya yang ketiga, salatul fajri fi awwali waqtiha. Menunaikan solat fajar, yakni solat subuh di awal waktunya, wa italatul qiraati fiha huwa mazhabu jumhurul ulama wa minhum a'immatus salasah. Dan memanjangkan bacaan dalam solat subuh ini merupakan mazhab jumhur ulama. Mazhab jumhur ulama, dan daripada kalangan yang jumhur itu ialah imam-imam mazhab yang tiga. Walaupun ini merupakan pandangan mazhab jumhur ulama, kebanyakan para ulama, dan juga terdiri daripada kalangan imam-imam mazhab yang tiga, namun secara praktikalnya imam bagaimana nak melaksanakan hal ini bila dia menjadi imam subuh, kembali kepada penilaian beliau terhadap situasi jamaah ataupun situasi makmum yang hadir pada ketika itu. Baik. Habis hadis yang kedua yang hendak kita baca pada malam ini.
Okey, kita baca satu lagi hadis. Kita baca satu lagi hadis. Hadis yang ketiga ni. Baik. Sebelum tu, hadis yang baru saya huraikan tadi ialah hadis sahih yang diriwayatkan bukan Bukhari dan Muslim, tetapi dia diriwayatkan oleh, disebutkan dekat sini, diriwayatkan oleh lima imam hadis. Siapa dia? Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu At-Tirmizi wa Ibnu Hibban, dan Imam Tirmizi telah mensahihkannya, begitu juga dengan Imam Ibnu Hibban. Baik, hadis ni tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi penulis Bulughul Maram telah menyeraikan hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarangnya, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan diletakkan di bawah bab Al-Mawaqit, bab waktu-waktu solat. Okey, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi, man adraka minas subhi, sesiapa yang mendapat satu rakaat solat subuh, rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subuh, maka dia telah mendapatnya, maknanya dia telah mendapat solat subuh tadi, tunailah. Wa man adraka rak'atan minal asri, sesiapa yang mendapat satu rakaat solat asar, qabla an taghruba asy-syams, sebelum matahari terbenam, faqad adraka al-'asr, maka dia telah mendapatkannya, maknanya dia telah mendapatkan solat asar tadi. Sahlah solat asarnya, walaupun hanya sempat satu rakaat dalam waktu asar, selebihnya sudah di luar waktu. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha nahwuhu wa qala, dan bagi riwayat Imam Muslim hadis yang sama daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa qala sajdatan, satu sujud, badala rak'atin, sebagai ganti lafaz rakaat, sebagai ganti lafaz satu rakaat. Summa qala, kemudian baginda berkata, wasajdatu innama hiya raka'ah, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan satu sujud itu adalah satu rakaat. Baik, ini lafaznya di sisi Imam Muslim, hadis yang sama seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian dalam riwayat Aisyah, dalam rekod Imam Muslim, Nabi bersabda, ada Nabi sebut sajdatan, perkataan sajadah itu badal rakaah, badal ganti kepada perkataan rakaah yang ada pada hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Nabi kata wasajdatu innama hiya rakaah, dan sajadah dan satu sujud itu ialah, satu sujud itu dimaksudkan dengan satu rakaat. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa tempoh solat subuh dan asar itu adalah panjang. Waktu solat subuh dan asar itu adalah panjang, yang mana subuh ni waktunya sehingga terbitnya matahari, dan waktu solat asar itu sehingga terbenamnya matahari. Itu waktu solat asar. Cuma walaupun subuh panjang pun taklah sepanjang solat asar, tapi kalau kita lihat pada situasi kita pada hari ini, subuh masuk 5.56, matahari terbit dalam pukul 7.10 macam tu. Jadi adalah 1 jam 5.56, dalam sejam lebih lah. Taklah lama sangat kan. Jadi kita harus ingat, jangan kita leka dengan waktu yang ada tu sehingga kita melengah-lengahkannya, dan sampai ke tahap
satu rakaat dia sempat dalam waktu, satu rakaat selebihnya sudah habis waktu, matahari terbit dah. Kita harus faham Nabi cakap ni bukanlah bukanlah maksudnya semestinya kita kena buat, tak. Ini bagi orang yang ada keuzuran. Ada keuzuran ni termasuklah juga kalau dalam konteks solat subuh ni, orang yang tidur memang tidur matilah, tidur nyenyak, tak sedar-sedar, sedar-sedar je tidur daripada pukul 10 malam tu, sedar je pukul 7 dah. Tinggal berapa minit dia lagi. Ada 2-3 minit lagi nak terbit matahari. Jenis orang yang macam ni. Tapi kalau orang yang dia tidur, kemudian pukul 5.56 terjaga, dengar ada azan, dia kata, banyak waktu lagi ni, tak apalah, sambung sekejap. Sambung je pukul 7 terjaga. Ini tak boleh. Jenis orang yang macam ni tak boleh. Tak termasuk di dalam rukhsah yang terbit, yang boleh difahami daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Baik. Begitu jugalah dengan solat asar. Solat asar ni panjang. Daripada bayang sesuatu benda itu sama panjang dengan benda tersebut, sehinggalah tenggelam ghurubus syams. Itu adalah waktu asar menurut pandangan jumhur ulama. Cuma sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi juga, oleh kerana waktu itu panjang, para ulama telah membahagikannya kepada waktu fadilah, waktu mukhtar, waktu darurah. Dan saya pernah sebut sebelum ini ada 5 waktu kan. Waktu harus bila karahah, kemudian waktu harus bil karahah. Itu pembahagian yang lain pula. Cuma yang pentingnya di sini ialah secara umumnya ada waktu fadilah, ada waktu mukhtar, ada waktu darurah. Kita yang tidak ada sebarang keuzuran, yang tidak ada sebarang masyaqqah, kepayahan untuk menunaikan solat asar tersebut di awal waktu, jangan kita tangguh sehingga masuk kepada waktu darurah. Waktu darurah ni matahari dah tasfarus syams. Matahari dah mula cahayanya kekuning-kuningan, yang menunjukkan bahawa matahari itu dah mula nak jatuh dah mula nak tenggelam. Cuma belum tenggelam lagi. Tak bolehlah kita kata, Ustaz, dalam hadis sehingga tenggelam. Ni belum tenggelam lagi, baru kuning-kuning je. Kita kena faham bila waktu matahari sudah cahayanya kekuning-kuningan tu disebabkan dia sudah hampir tenggelam, itu adalah waktu darurah. Kalau kita tidak ada sebarang keuzuran, jangan kita sengaja nak melewatkan waktu asar sehingga kita solat pada waktu tersebut. Sebaliknya hendaklah kita solat pada waktu fadilah ataupun pada waktu mukhtar, yang mana yang kita dah baca juga hadisnya sebelum ini, di mana Nabi solat asar di awal waktunya, sehinggakan para sahabat yang solat bersama-sama dengan Nabi itu selesai solat, kemudian salah seorang daripada mereka ni yang rumah dia paling jauh di kota Madinah, balik jalan kaki ataupun menunggang unta, kuda dan seumpamanya, sampai ke rumah cahaya matahari masih lagi terang, masih lagi terasa bahang kepanasan cahaya matahari itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat solat asar bersama-sama dengan Nabi di awal masuknya waktu asar. Kalau kita ada keuzuran itu lain. Macam-macam jenis keuzuran lah. Yang tu kita kena tengoklah macam mana bentuk keuzuran tersebut, sehingga kita boleh menangguhkan solat tersebut di akhir waktunya. Baik. Dalam hadis ini, kalau disebut tentang subuh dan asar ini, menunjukkan bahawa siapa yang solat yang sempat satu rakaat di dalam waktunya, selebihnya sudah habis waktu, orang itu bermakna telah menunaikan solat tadi dengan sah dan secara tunai. Baik. Apa yang boleh kita ambil iktibar ataupun pengajaran daripada hadis ini, iaitu al-hadisu yadullu ala imtidadi waqti subhi ila tulu'an syams. Hadis ini menunjukkan kepada kita panjangnya ataupun lamanya tempoh waktu subuh itu sehingga terbitnya matahari. Panjang tu memang panjanglah, tapi jangan kita ambil alasan untuk menangguh-nangguh
sehingga habis waktu, tak solat. Yang kedua, yadullu ala imtidadi waqtil asri ila ghurubis syams. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa panjangnya waktu asar itu sehingga tenggelamnya matahari. Baik. Yang ketiga, mendapat satu rakaat solat subuh sebelum terbit matahari dikira telah menunaikan solat subuh sepenuhnya pada waktunya. Dan mendapat satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam juga dikira telah menunaikan solat tersebut sepenuhnya pada waktunya. Baik. Kemudian diulang, penulis mengulang sekali lagi, saya rasa maksudnya lebih kurang sama sahaja, iaitu solat subuh tetap sah sekalipun rakaat keduanya dilaksanakan ketika matahari telah terbit. Samalah juga dengan solat asar tadi. Solat asar tadi sah, solat asar tadi sah sekiranya satu rakaat berada di dalam waktu, yang mana selebihnya sudah berada di luar waktu. Harus diingat juga ta'khiru salatil asri ila isfiraris syams la yajuz. Menangguhkan solat asar sehingga matahari cahayanya telah kekuning-kuningan, la yajuz, adalah tidak boleh. Lianna hadha waqtu darurah, kerana ini adalah waktu darurah, nuhiya anis salati fih, yang mana dilarang solat pada waktu tersebut. Ini kita dah baca hadisnya sebelum ini, melainkan bagi orang yang ada keuzuran. Memanglah sebagaimana yang saya katakan tadi, selagi matahari tidak tenggelam sepenuhnya, waktu asar tu masih ada, tapi kita tetap kena ingat bahawa waktu bila cahaya matahari telah kekuning-kuningan sehingga tenggelamnya matahari itu adalah waktu yang darurah, yang dilarang untuk kita solat asar lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak ada keuzuran untuk menangguh-nangguhkan solat tersebut sehingga dia nak solat pada waktu itu. Uzur ni juga termasuklah terlupa. Lupa tu adalah uzur. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan bahawa Allah mengangkat pena daripada dicatatkan sebagai dosa ataupun kesalahan bagi siapa? Bagi orang yang lupa, anin nisyan, ataupun orang yang tidur sehinggalah orang itu jaga. Dia tidur lepas sebelum masuk waktu asar, dia tidur. Sedar-sedar je cahaya matahari dah kekuning-kuningan. Jadi dia bolehlah solat pada waktu tersebut, kerana dia dianggap orang yang ada keuzuran, sehingga dia boleh solat pada waktu yang dikategorikan sebagai waktu darurah. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukuplah kita baca 3 hadis pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita perlu beri perhatian ialah pertimbangan kita. Pertimbangan kita terutama sekali imam di dalam mengawalkan ataupun melewatkan sedikit pelaksanaan sesuatu solat tadi. Apa yang perlu menjadi pertimbangan oleh imam, apa yang perlu imam raikan di dalam solat ketika dia menjadi imam, dengan melihat kepada maslahah makmum. Contohnya kalau dia nak melewatkan pelaksanaan solat zuhur tadi dengan sebab cuaca yang panas, maka dia bolehlah lewatkan, tapi dengan kefahaman bahawa penangguhan itu, pelaksanaan solat itu akhirnya mestilah di dalam tempoh waktu yang terpilih, waktu yang mukhtar, jangan sampai masuk kepada waktu darurah. Selain daripada itu, kalau solat subuh itu memang disunatkan untuk membaca ayat-ayat yang panjang, namun begitu imam juga kenalah melihat maslahah situasi makmum yang ada di belakangnya. Begitu jugalah dalam
contoh hadis yang lepas kita membaca Nabi suka menangguhkan ataupun melewatkan pelaksanaan solat Isyak, juga melihat kepada situasi makmum. Kalau tidak membebankan makmum, maka bolehlah dilengahkan ataupun ditangguhkan pelaksanaan solat Isyak itu atas alasan Nabi suka melewatkannya. Tapi kalau membebankan makmum, maka eloklah kita solat di awal waktunya. Sebagaimana juga yang saya dah sebut pada minggu lepas, contohnya umpamanya solat Isyak antara berjemaah dengan solat bersendirian. Kalau solat berjemaah di awal waktu dengan solat bersendirian di akhir waktu dengan alasan untuk mendapat pahala sunat menangguhkan solat Isyak, maka adalah lebih afdal untuk kita solat secara berjemaah, sekalipun solat berjemaah tadi dilaksanakan di awal waktu Isyak. Inilah yang saya sebut, kita terutama sekali imam maupun makmum mesti ada pertimbangan yang wajar di dalam menentukan untuk melaksanakan sesuatu solat itu, sama ada di awal waktu ataupun ditangguhkan pada waktu yang masih lagi di dalam waktu yang dikatakan waktu yang mukhtar, bukan di dalam waktu yang darurah. Jadi mudah-mudahan kefahaman kita terhadap ibadah seperti solat ini akan semakin bertambah berdasarkan apa yang ditunjukkan melalui petunjuk-petunjuk nubuah, petunjuk-petunjuk Nabi SAW, melalui hadis-hadis yang kita baca di dalam kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.